Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Kalaulah aku tahu hidup aku akan berubah selamanya selepas mengambil kotak tu, aku tak akan pernah mendekati lelaki tua tu. Kisah ni bermula sewaktu kami sekeluarga bercuti di sebuah daerah. Pada hari terakhir, kami ke sebuah pasar malam yang terkenal di situ. Ibu mahu mencari cenderamata untuk dibawa pulang. Kawasan pasar ni luas. Ia dipenuhi dengan gerai-gerai yang berderet di sepanjang jalan. Lampu-lampu malap memancar, menambah suasana misteri pada malam yang dingin. Senaja memisahkan diri dari keluarga, aku berjalan seorang diri. Tidak mahu membeli apa-apa, niat hanya mahu mencuci mata, tapi sedar tak sedar, aku tiba di hujung pasar. Di situ keadaan gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya malap dari lampu jalan. Bila aku tengok tak ada apa yang ada di situ, aku mengorak langkah kembali ke kawasan yang lebih ramai orang. Tiba-tiba aku perasan, tidak beberapa jauh dari aku berdiri seorang lelaki tua. Dia memegang sebuah kotak kayu kecil di tangan dia. Walaupun wajahnya tenggelam dalam bayang-bayang, tapi mata dia bersinar di bawah cahaya lampu. Aku terpaku memandang lelaki itu sebab ada sesuatu yang menakutkan tapi mempersonakan tentang diri dia, membuatkan aku tidak dapat mengalihkan pandangan, apatah lagi berlalu pergi. Senyuman di wajahnya seakan-akan memanggil untuk mendekatinya. Sedar tak sedar, kaki melangkah ke arah lelaki tua ni. Ibarat terpukau, di satu sisi aku takut, di sisi yang lain lagi aku ingin tahu apa lelaki itu buat. Lelaki itu kemudian mengangkat kotak kayu di tangannya. Ibarat itu adalah satu-satunya benda berharga yang dia miliki. Dia kemudian bersuara serak yang perlahan. "Kotak ini untuk kamu. Ambillah. Percuma." Dahi kemudian berkerut kebingungan. Aku tanya, kenapa percuma? Dia hanya tersenyum sebelum berkata, "Ini untuk kamu. Ambil. Simpan baik-baik, tapi ingat, jangan buka di sini, buka di rumah," katanya sambil menghulurkan kotak itu ke tanganku. Tangan sedikit bergetar sewaktu mengambil, tapi entahlah kenapa aku tak boleh menolak. Saat kepala aku tunduk melihat kotak tu, aku terpaku seketika. Sebelum menoleh semula ke atas melihat pakcik tua tu menghairankan bila dia hilang tanpa jejak. Waktu tu hanya aku sahaja yang berdiri di sebalik lampu malap dan suasana yang sunyi. Aku masukkan kotak tu ke dalam beg dan melangkah mencari keluarga yang lain sebelum pulang ke tempat penginapan. Nak dipendekkan cerita, kami pun habis bercuti dan pulang ke rumah. Tapi sedar tak sedar, aku sudah membawa pulang satu benda yang aku tak sangka. Satu benda yang membuatkan kehidupan aku huru-hara. Malam pertama berada di rumah selepas percutian, aku duduk di tepi katil memegang kotak kayu tu dengan tangan yang sedikit bergetar. Dada terasa cemas dan berdebar. Aku tenung kotak ni itu adalah kotak kayu dengan ukiran tradisional. Semakin lama semakin aku perasan simbol-simbol di kotak kayu ini menyeramkan. Ada ukiran menyerupai iblis dan syaitan dan beberapa simbol misteri. Aku menarik nafas panjang dan membuka penutup kotak. Sejurus selepas kotak dibuka, bau yang sangat busuk keluar dari kotak tu. Seolah-olah ada sesuatu yang telah lama mati di dalam kotak. Di dalam kotak tu pula ada sehelai kain putih lusuh yang dilipat rapi. Di kain tu bertulis hanya 2 perkataan dengan dakwat merah pudar, ataupun apa yang aku sangka dakwat. Ia bertulis, "Kau adalah aku. Aku adalah kau." Perasaan semakin berdebar bila membaca tulisan tu, tapi aku cuba mengabaikan perasaan takut dan menganggap itu adalah tipu hela lelaki tua tu. Dia hanya mempermainkan aku. Aku kata, "Ceh, orang tua ni nak main-main pula."
Aku letakkan semula kain tu dalam kotak, tutup dan letak kotak tu di atas meja sisi dan tidur. Malam tu, aku terjaga disebabkan terdengar bunyi seseorang memanggil nama aku. Semakin lama, semakin bunyi itu dekat. Disebabkan terlalu penat, aku memujuk diri untuk terus tidur tanpa menghiraukan gangguan tu. Malam kedua, gangguan menjadi semakin menakutkan. Tiap kali aku melihat ke cermin di dalam bilik, bayanganku kelihatan aneh. Seperti bukan diri aku sendiri. Pada mulanya, aku fikir mungkin itu hanya silauan cahaya. Tapi semakin lama aku tengok, semakin jelas itu bukan aku. Sesuatu yang berada di sebalik cermin kelihatan pucat, matanya hitam pekat dan bibirnya mengukir senyuman yang menyeramkan. Senyuman yang seakan sinis mempersendakan aku yang kelihatan takut. Saat itulah aku sedar yang itu bukan lagi bayangan aku, tapi ada sesuatu di dalam cermin menunggu. Seolah-olah ada sesuatu yang bersedia untuk mengambil tempatku. Aku cuba meyakinkan diri yang ini semua hanyalah khayalan semata-mata, tapi gangguan dan bisikan. Begitu juga dengan susuk tubuh misteri di dalam cermin ini membuatkan perasaan menjadi haru biru dan tidak keruan. Seminggu lagi berlalu. Aku tak tahan lagi, hampir setiap minggu diganggu, tidur tak cukup, semakin tertekan dan perasaan menjadi semakin takut. Raut wajahku lesu, tidak bermaya. Semakin aku penat, semakin gangguan tu ketara, ibarat ia sengaja membuatkan diri aku menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Aku tahu, semua ini ada kaitan dengan kotak tu. Aku perlu buang kotak tu dari rumah. Cubaan pertama, aku buang kotak tu di sebuah sungai yang deras. Tapi bila aku kembali ke rumah, kotak tu masih tersimpan rapi di atas meja sisi di sebelah katil. Aku cuba buang ke dalam tong sampah, tapi sekali lagi bila aku kembali ke rumah, kotak tu masih ada di situ. Dan tiap kali kotak ni kembali, ia akan mengeluarkan bau yang lebih busuk dan bunyi yang lebih ketara. Begitu juga dengan bunyi ketawa yang seakan mempersendakan aku yang kelihatan kebingungan. Kini, hampir setiap malam aku terjaga. Tubuhku lemah, mata aku sembab akibat kurang tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan dalam cermin akan muncul. Wajah yang semakin mengerikan, walaupun nampak kabur, tapi ia kelihatan hidup. Sehinggalah ada suatu malam, aku terjaga dengan rasa yang berat di dada. Tubuh aku kaku lumpuh sepenuhnya. Dalam keadaan separuh sedar, aku melihat bayangan hitam. Tubuh manusia yang samar-samar duduk di atas dada aku. Terukir senyuman yang tajam di raut wajahnya membuatkan tubuhku menggeletar. Ia mendekati, berbisik dengan suara yang membuatkan bilik aku bergema. Aku adalah kau dan kau adalah aku. Benda tu mengulangi perkataan yang tertulis di kain putih di dalam kotak tu. Ketakutan menjadi obsesi. Aku mula mencari jalan untuk melepaskan diri daripada sumpahan ini. Dalam keadaan terdesak, aku kembali ke pasar malam tu, berharap dapat menemui semula lelaki tua yang memberikan aku kotak puaka ni. Namun begitu, tiada seorang pun yang mengenali lelaki tua tu, seolah-olah dia tidak pernah wujud. Di tepi jalan yang gelap tu, aku berdiri, memegang kotak kayu puaka tu. Di sekeliling aku, pasar mulai renggang. Para pengunjung telah pun pulang dan aku kini berada di tempat yang sama di mana aku menemui lelaki tua tu. Dengan kotak di dalam genggaman, kini aku tahu aku perlu untuk memberikan kotak ini kepada orang lain untuk aku melepaskan diri. Malam menjadi semakin larut. Di hadapan sebuah cermin kedai usang, aku melihat wajahku yang semakin pudar, seolah-olah aku perlahan-lahan hilang. Di cermin tu, pantulan wajah lelaki tua tu menjadi semakin jelas. Senyuman dia menyeramkan. Di situlah aku tahu, sebelum ni sumpahan tu terkena kepada lelaki tua tu. Sebelum dia memperdaya aku untuk mengambil kotak ni, supaya sumpahan tu berpindah kepada aku pula. Tak ada pilihan lain lagi. Aku tahu aku perlu untuk memindahkan sumpahan ini kepada orang lain. Aku berdiri di situ, memandang ke sana sini mencari seseorang yang cukup naif untuk mengambil kotak ini. Seperti juga lelaki tua yang aku temui,
terukir senyuman di wajahku. Tapi senyuman aku ni hambar, kosong. Senyuman seseorang yang telah lama hilang ditelan kegelapan. Aku menunggu, dan menunggu. Tiba-tiba, melangkah seorang wanita muda di hadapanku. Ibarat terpaku dengan senyuman, dia melangkah mendekati. Dengan senyuman sinis di wajah aku mengangkat kotak kayu tu sambil berkata, "Kotak ini untuk kamu. Ambillah. Percuma."